أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الإمام عبد الرحيم ابن أحمد ومترجم الكتاب الشيخ أحمد ابن محمد يونس وأصوله وفروعهم الشيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى الباب التاسع في ذكر النداء. Sambung balik perbincangan kita, kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar pada halaman ke-11 bab yang ke-9 bawah. Al-babu at-tasi'u fi dzikrin nida'i. Bermula bab yang ke-9 pada menyatakan seru, yakni seruan. Nida' ni seruan, panggilan ataupun mudah kita sebut seruan. Dan tersebut di dalam hadis apabila mencerai ruh akan diseru dari langit dengan 3 kali jerit teriak. Apa jeritannya? Hai anak Adam, adakah engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan dikau? Itu jeritan ataupun teriak yang pertama. Adakah engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan dikau? Kemudian lagi dijerit lagi, adakah engkau menghimpunkan dunia atau dunia menghimpunkan dikau? Kemudian lagi dijerit kali yang ketiga, adakah engkau membunuhkan dunia atau dunia yang membunuh dikau? Adakah engkau membunuhkan dunia atau dunia membunuh dikau? Ini apabila bercerailah ruh dengan badan, masa itu ditanya. Dan apabila dihantarkan atas tempat mandi, yakni tempat mandi mayat itulah, diseru pula dengan 3 kali jerit. Apa jeritnya? Hai anak Adam,
di mana badan engkau yang kuat. Sebelum ni boleh mandi sendiri, maka saat itu kena orang lain angkat kita, orang lain jurus badan kita, orang lain sabunkan kita, gosokkan kita, wudukkan kita. Jadi ditanya, di mana badan engkau yang kuat? Apa yang mendhaif, apa yang melemah akan dikau? Sebab apa saat ini hang tak larat? Saat ini engkau tidak lagi kuat. Jawabnya, dah bercerai roh, dah mati dah. Nak ada apa lagi dah? Jadi masa kat dunia, masa kita hidup, kita boleh berbicara, kita boleh kata kita kuat, kita boleh buat anayang dekat orang, kita boleh tipu orang, kita boleh pukul orang, sakiti orang. Tapi bila kita mati, ditanya kepada kita, kenapa badan engkau, di mana badan engkau yang kuat? Tak ada apa dah. Apa yang mendhaif akan dikau, yang melemah akan dikau. Dan diseru lagi, dan mana lidah engkau yang fasih, yang pandai berkata-kata tu, yang mendiam akan dikau. Maka pada masa tu lidah tak lagi berkata-kata. Mana lidah tu? Dan ditanya lagi, mana segala kekasih, mana segala kekasihan engkau? Mana orang yang kita sayang, orang yang kita utamakan. Kerana dia kita sanggup lewat semayang, kerana dia kita sanggup tak semayang, kerana dia kita sanggup tak pergi mengaji, sanggup utamakan lagi urusan kita dengan dia. Maka bila kita mati ditanya, di mana segala kekasihan engkau? Apa yang meliar akan dikau? Apa yang meliar akan dikau maknanya pasal pada jauh daripada kita. Hak kita sayang tu mana? Kenapa tak duduk dengan kita dah? Tak ada dah. Siapa nak ikut kita mati sekali? Masa hidup dia boleh duduk dengan kita, tapi bila kita mati, dia tak akan ikut kita. Yang ikut kita adalah pahala kuliah maghrib kita, pahala sembahyang jemaah kita, pahala zikir kita, pahala sedekah kita. Hak tu akan ikut kita. Dan apabila dihantar pada kapan, saat nak kapan, diseru pula 3 kali jerit. Apa jeritnya? Hai anak Adam, pergi engkau kepada pelayaran yang jauh. Itu baca dengan pelayaran. Kalau takut ke depan, mungkin takut keliru, boleh tulis tu, boleh tulis. Ada setengah orang dia tulis Rumi tu pelayaran, ada setengah orang dia bubarih. Tapi kalau ikut setengah guru ni, dia banyak tekankan tulis Rumi pelayaran. Jadi ditanya, hai anak Adam, diseru, dijerit, hai anak Adam, pergi engkau kepada pelayaran yang jauh dengan tiada bekal. Nak jalan jauh, tak bawa duit, tak bawa makanan, tak bawa apa pun. Macam itulah orang yang mati. Orang yang hidup, dia tak buat bekalan. Waktu ada peluang sedekah, dia tak sedekah walaupun sikit. Dia biar duit ada dalam poket dia, tabung lalu depan, dia buat tak tahu saja. Pasal apa? Sayang, duit ni sekali nak guna, nak beli baju, nak beli tu, nak beli, nak makan tu, nak makan ni. Padahal makan tu ada rezeki kita. Bila tabung lalu depan, tu rezeki akhirat kita. Rezeki dunia ni ada insya-Allah, lagi mana tak mati. Tapi peluang untuk kita mendapat rezeki akhirat ni bukan semua orang tabung lalu depan dia. Bukan semua orang Allah Ta'ala takdirkan bertemu dengan orang miskin. Bila orang miskin, orang yang minta sedekah, orang yang memerlukan mai jumpa kita, mana kita antara orang yang terpilih. Soal dia tipu tu dia dengan Allah. Kalau kita rasa tak yakin, bagi sikit. Kena jaga-jaga juga, sebab hari ni ramai orang suka ambil kesempatan. Dia main abang kata anak nak beli susu, anak nak beli pamper anak. Kita baru bagi duit kat dia,
Kita pusing ni pusing, baru nak pusing kereta, tengok-tengok tu duduk kat kedai sport Toto dah, duduk beli nombor. Sakit hati juga. Kita kesian kat dia, kita pun bukan ada duit sangat, bagi kat dia sebab kesian kat dia. Tiba-tiba dia pergi beli nombor, dia tipu kita. Gimana kalau tak yakin, bagi sikit. Dah kenal dia memang orang susah, tak apa, bagi patut badan. Pasal hari ni, zaman hari ni kena tengok juga. Ada orang suka ambil kesempatan. Jadi dia kata lagi di sini, dan keluar engkau daripada tempat kediaman engkau. Kita dah tinggalkan rumah kita, tak ada siapa nak. Mana ada orang nak biar kita duduk dalam rumah, nanti jadi busuk. Mereka pun tak selesa nak duduk. Jadi kita akan keluar daripada rumah yang kita bina cantik-cantik tu, yang kita sayang tu, yang kita susah nak panggil orang main rumah kita sebab takut nanti orang kotorkan rumah kita. Orang main dengan budak-budak, nanti dia selerakkan barang-barang kita, dia pecahkan perabot ataupun barang-barang kita. Kita sayang sungguh, maka rumah itu akan kita tinggalkan. Rumah yang kita rasa malah nak sambut tetamu, khususnya kalau tetamu tu dari kalangan orang miskin, sebab tak dapat apa-apa pada kita, tapi rumah tu juga akan kita tinggalkan. Maka tiada kembali engkau keluar daripada tempat kediaman engkau, maka tiada kembali engkau, takkan kembali lagi. Dan menaik engkau kuda, menaik engkau akan kuda, menaik engkau kuda, yang menaik engkau akan kuda, dan tiada pernah engkau naik seumpamanya kuda. Perjalanan ni kita tak bisa naik kuda tu, ada iktibar kepada van jenazah, naik juga, tapi naik sebagai orang yang hidup, naik sebagai orang mati, itulah dia, tak bisa kita naik lagi. Kali itu kita naik, terus dia hantar kita pergi ke taman abadi. Dan jadi engkau kepada rumah sangatlah haru-hara. Apa maksud haru-hara? Huru-hara, kelang kabut. Dan jadi engkau kepada rumah sangatlah haru-hara. Masa di rumah kita huru-hara, sedih, gundah gulana dan sebagainya. Dan apabila ditanggung atas sarir. Apa maksud sarir? Sar ni makna katil, tapi sini kita buh makna keranda, katil keranda. Dan apabila ditanggung atas sarir, yakni keranda, disuruh pula dengan 3 kali jerit. Allahu Akbar. Ni kita kena bayang diri kita lah ni. Apa jeritnya? Hai anak Adam, tuba engkau, tuba engkau. Apa maksud tuba? Tuba maksudnya untung. Tuba, tuba engkau, untung engkau, jika ada engkau itu taubat. Makna kalau kita ni orang yang selalu menyesal di atas kekurangan kita dalam menjaga hubungan dengan Allah, mana kita orang yang beruntung. Pasal itulah kunci kepada ibadah ni adalah taubat. Kunci kepada keringanan ibadah adalah taubat. Kita fikir awal lah, kita ni rasa berat nak ibadah, nak semayang khusyuk 3 rakaat maghrib tadi pun, ya Allah, berat sangat-sangat. Sampai kadang-kadang ada orang dia ambil tak indah dah, dia tak ambil indah dah, dia tak peduli dah khusyuk tak khusyuk, yang penting aku semayang sudah. Bukan seorang dua, bahkan ramai orang macam tu. Dia tak fikir dia lepas semayang tu, tak ada orang pun yang lepas semayang beza orang dulu. Orang dah ni lepas semayang dia tak ada langsung nak fikir, ya Allah, tadi aku tak khusyuk, ya Allah, aku fikir macam-macam, ya Allah. Tak ada. Susah nak jumpa orang lagu tu. Pasal apa? Sebab dah dicabut sifat taubah, dah dicabut sifat rasa penyesalan tu dalam diri. Dia buat maksiat pun dia tak rasa dia buat maksiat. Dia tengok maksiat, dia tak rasa bersalah. Dia cakap maksiat, mengumpat, mengata, mengeji, dia tak rasa bersalah. Dia dengar maksiat, harta benda yang lara contohnya, pun dia tak rasa bersalah.
Jadi itu antara sebab kita kena sentiasa bertaubat agar Tuhan tak kerahkan hati kita, supaya kita sentiasa sensitif, kita sentiasa rasa kesalahan dan kekurangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya, hai anak Adam, tuba engkau untuk engkau jika ada engkau itu taubat, jika ada engkau itu menyesal. Taubat ni apa? An-nadmu taubah. Menyesal itu ialah taubat. Yakni taubat itu apa? Taubat itu ialah menyesal. Ya Allah, aku semain tak khusyuk tadi. Ya Allah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ya Allah, aku menyesal. Ya Allah, tadi mata aku tengok benda yang tak boleh tengok, mulut aku cakap benda yang tak patut cakap. Menyesal. Orang yang macam tu disebut di sini orang yang untung. Untung sangat-sangat. Itulah orang yang untung. Bahkan taubat ni menjadikan kita rendah diri, menjadikan kita ni seorang yang memadai dengan apa yang ada. Kita cukup dengan apa yang ada. Qanaah dipanggil. Menjadikan kita orang yang tawadhu', orang yang tak nampak langsung nilai ketinggian diri dia. Dan diseru lagi, tuba bagi engkau jika ada amal engkau itu baik. Rajin baca Quran. Quran tak pernah tak baca tiap-tiap hari. Rajin zikir, selawat tak kurang 1000 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kita hak tu hak berat sekali tu. Pasal apa? Pasal kita rasa kita nak duduk di dunia ni lama, kita tak mau mati. Tapi sampai saat kita mati, apa yang kita nak bawa jumpa Allah? Masa tu anak bini kita tak peduli lagi kat kita. Lepas tu tuan-tuan, kalau boleh ada duit lebih-lebih tu simpan. Simpan, cari orang yang amanah, no? Iaitu isteri kita lah, orang yang paling amanah isteri kita. Bagi tahu kat dia, ni ada duit ni, kalau kata abang mati, isteri pun sama buat lagu tu kat suami. Bang, kalau kita mati ni, duit abang duk bagi tu saya dah himpun sikit ni. Saya mati dulu ke, abang mati dulu ke, sama-sama mati ke, ni ada duit ni. Saya dah tulis dah semua kat situ. Hak ni untuk baca Quran kubur. Bukannya upah baca Quran. Upah baca Quran tak ada nilai. Habis tu sedekah, sebab mereka tolong baca Quran kat kubur. Kod habuan duit tu, kalau kata pelajar boleh beli kitab, dapat juga berkah kat mereka, dapat beli plikat mereka. Maknanya ada habuan untuk nak baca Quran kubur tu, ada. Hak ni untuk tahlil, simpan duit tu. Kan nak suruh bagi kat kita. Setengah-setengah orang duk faham ustaz sebut tu, so nak bagi kat dia. Tak, kita bukan nak ambil pun, no? Bukannya semestinya bagi kat kita. Buat sendiri pun boleh. Ada anak beranak, suruh anak beranak buat. Setengah orang dia faham lagu tu. Maka hari ni ada fahaman-fahaman duk ajak masjid-masjid supaya jangan duk bagi duit mayat-mayat. Tak bagi pun tak salah. Tak ada kemampuan tak salah bagi, bukan wajib pun. Tapi kalau bagi tu salah kan? Ni tak duk ajak orang kalau kata bagi duit tu salah, dia kata. Nak salah apa? Kebaikan untuk si mayat jugalah. Bila bagi duit orang mayat-mayat ni, orang mayat-mayat ni dapat duit yang kita bagi tu, dapat pahala kepada si mati bagi. Dia ada akhirat kematian dia, ada orang sedekah kat dia apa sebagainya. Apa kata tak boleh makan harta nak yatim. Nak yatim ni umur kecil. Ni anak bangsu umur 40 lah, nak yatim apa lagi. Jadi jaga tu, guru sebut banyak kali tu. Ya nah. Jadi pasal hari ni kalau memang tak ada daripada awal tak apa. Tak ada amalan duk bagi duit tu daripada awal tak apa, senang pergi. Ni duk ada elok dah. Duk pergi kata tak boleh, tu pakat tak buat. Lepas tu bangga bila tak dapat buat. Bangga apa, rugi pada si mati. Masa tu dia nak sedekah pada orang pun. Dan kena ingat, orang mayat-mayat ni bukan semua orang ikhlas. Kadang-kadang ada asbab dengan sebab dia ni memang nak tolong, tapi ada juga anjuran-anjuran yang lain. Bila mayat-mayat dapat sikit haban tubuh minyak. Minyak berapa duit sangat, RM5 je mayat-mayat.
Dia berhenti mayat-mayat berapa jam nak tunggu mayat sampai lagi. Habis mayat-mayat tu balik singgah kedai minum teh, minum air. Minum air RM1.5 dah. Buh dengan nasi lagi, panggil dia kena tambah lagi 5 rupang duit dia. Duit minyak dia tak apa ke, mana hak kata orang mayat ni kadang-kadang dia buruk sangka. Tutup lepas tu mayat nak duit apa? Duit dia lagi keluar. Masalah buruk sangka ni pun ada juga. Ya. Lepas tu pula Allahumma salli alaihi wasallam. Mana benda tu berlaku hari ni, ada faham-faham lagu tu. Bahkan rasa bangga pula masjid kami kalau mayat tak bagi duit. Rasa bangga lagu tu. Tak kena tu. Tutup guru dulu buat cara, ada cara-cara dia. Hak memang tak ada, tak apa pada awal. Tu pun setengah-setengah tempat pun hak dulu tak ada. Lah ni timbul kesalahan dia pada buat dah. Bagi ada balik. Yang pertama kita sebut tadi ni satu kebajikan untuk mayat. Yang kedua orang hak mai tu dapatlah sikit rasa seronok tu. Kan banyak orang pun rasa seronok je. Kemudian lagi antaranya lagi Allahumma salli alaihi wasallam. Apa tu gua sebut baru ni tak ingat lah. Allahumma salli. Nak sebut main benda yang dia kata jadi tarikan tu. Kadang-kadang asbab dengan kita sedekah ni, orang sedekah ni jadi tarikan juga. Bukan semua orang iman sama. Dia pergi tu kadang-kadang dengan asbab ni ada lah sikit rasa aku ni korban tak teruk sangat. Pasal apa? Buah minyak RM10 tapi sekali dapat RM5 kira tak teruk sangat lah nak pergi tu. Ada orang lagu tu. Pasal apa? Pasal sana ada bahasan yang ada ulama bahas. Bila kita berajak dengan orang, kita berajak untuk orang tu main mayat-mayat, ikut tu tak payah bagi. Sebab apa? Sebab qaryah kita cukup lah. Tanggungjawab ahli qaryah, tanggungjawab fardu kifayah, ahli qaryah main. Yang kita duk panggil main jauh-jauh tu pasal apa? Pasal ahli qaryah tak cukup. Mayat tak cukup lagu mana? Iktibah mayat-mayat ni lagi ramai lagi bagus. Tiap-tiap 40 orang yang berdoa, ada satu doa wali. Maka kalau boleh nak ramai, nak banyak kali 40 tu, 40 nak ada banyak orang, 40 orang nak bagi ada banyak kali 40 tu. Maka kita panggil qaryah tu main sikit, panggil qaryah main sikit. Dan antara juga kita panggil, kita dah kenal kata tok-tok lebih pondok ni depa ni barangkali depa ni doa depa lagi makruh pada kita. Depa tak ada dosa apa lagu kita ni, ada dosa tapi bukan lagu kita. Tak buat kerja lagu kita, depa kerja duk mengaji kitab baca Quran tu, panggil depa main samalah. Jadi panggil depa main, depa pun mudah mari lah. Dah mari kita duk kata kat depa pula tu, mari tu kerja nak sapu duit lah tu. Dah kalau kata lagu tu dah tok lebih pondok ni tak ikhlas, panggil hak pelajar sekolah menengah tu main. Hari ni kematian kita minta pelajar sekolah kata 5 semua bukan main. Cikgu dia pun tak bagi. Cikgu dia pun tak bagi. Dia panggil duk pondok apa? Dah panggil main tak tolong, lepas tu duk kata kat dia pula. Saya sebut lagu ni pasal ada hak orang fahaman lagu tu. Dia orang duk kata, dia tak kata dekat orang gaji puluh-puluh ribu kat tu mufti tu pun. Jadi tu mana kita faham itu. Kadang-kadang hak duk kata dia mayat-mayat pun tak mau. Mayat-mayat pun tak erti. Pasal fahaman dia pula doa ni hanya anak yang boleh berdoa. Orang lain bukan anak doa tak sampai. Dia kata tak sampai. Pula dah. Kau duk teruk dah ini. Tak apalah tu. Jadi sebut siap-siap hani habuan apa baca Quran, hani habuan tahlil, simpan lagu tu. Kalau tak buat lagu tu nak harap depa buat, pakai tak buat dah. Kan kata orang kita sendiri pun pesan siap-siap dah ke anak bini. Tu atas tu ada kain kapan, apa jadi kat aku kain kapan ada atas tu. Duit siang-siang simpan, siang ambil ni sebab baca Quran. Kalau kata budak dak terata ilmu depa nak baca ikhlas, tak apa bagi jugalah kat depa. Boleh-boleh dapat 7 hari. Sebut dah kat bini. Hak ni pula duit tolong upah tahlil 70,000, 7 laksa orang panggil 7 laksa 70,000. Kita pun buat bukan hak upah saja, kita pun buat jugalah. Tapi mana nak tahu bukan Tuhan terima semua. Kok moga-moga orang yang tolong buat tu Tuhan terima hak tu. Buat dekat dah tumpang ada duit simpan ambil sikit-sikit. Lebih beli hak ni, boleh hak ni, boleh takkan untuk diri sendiri habang kita nak mati tak boleh. Sebab apa? Sebab fahaman kita di sunnah wal jamaah bila kita mati doa orang sampai. Kalau fahaman Wahabi tak boleh lah buat itu sebab dia fahaman dia doa tak sampai, dia rugi tak boleh buat gitu. Dia rugi dari sudut tu, tapi dia untung duit dia tak habis, dia tak boleh buat tahlil. Tanam macam tanam kucing kan. Tanam-tanam balik terus talqin buat sudah buat apa. Mudah juga fahaman, bagus juga. Tahlil pun tak boleh buat. Bagus juga fahaman lagu tu pun tak apalah. Tapi fahaman kita ahli sunnah wal jamaah, tahlil itu berguna untuk kita.
Doa orang tu sampai untuk kita, ini kita nak buat. Jangan duk kata kat kita pula kita nak buat. Hampa tak buat sudah, tapi kita ahli sunnah Jumaat kita nak buat. Tu cerita. Sampai tak sampai tu kerja Allah, tapi fahaman kita iktiqad kita sampai. Kalau tak sampai, kenapa Nabi nak suruh kita sembahyang mayat? Kalau tak sampai, kenapa Nabi nak suruh kita berdoa bila kita masuk ke kubur? Nabi suruh kita buat apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan banyak lagi doa-doa Nabi sebut suruh doa pada orang yang mati. Kalau kata tak sampai, pasal apa Nabi nak suruh? Siapa lagi pandai? Wahabi dengan Nabi, siapa lagi pandai? Tentulah Nabi SAW. Kita nak ikut Wahabi kan ikut Nabi? Tentulah kita nak ikut Nabi. Jawapan yang paling mudah. Ni. Itu jadi siap. Zikir 70,000 tu jaga. Simpan sebagai wasiat kita. Lagi kata muallif, tuba untung engkau. Tuba, dia kata lagi, tuba untung engkau jika ada amal engkau itu baik. Tuba untung engkau jika adalah yang berserta dengan engkau itu ridwanullah, keridaan Allah, kesukaan Allah. Tuhan redha atas kita, Tuhan suka atas kita. Mana buat apa pun, buat benda yang Allah suka, barulah Allah suka kita. Allah irham Tuan Guru Haji Rifai Yaakob. Masa tu kami duduk dengan dia lah, duduk kemas-kemas buah tu. Kata ada orang main ziarah. Main ziarah kita pun tak apa buat kerja kita lah. Tapi ada seorang tu tanya, Tok Guru, dia main kelang kabut ni. Main kelang kabut, Tok Guru pun senyum tengok dia. Dia tanya, Tok Guru, lagu mana nak masuk syurga? Tok Guru, lagu mana nak masuk syurga? Tok Guru senyum. Tok Guru kata, mudah, tak payah mana. Mudah, tak payah mana. Mudah tu lagu mana Tok Guru? Dua benda saja. Nak masuk syurga ni dua benda saja. Apa ni? Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Hak ni. Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Dapatlah ridwanullah. Dapat. Dan serunya lagi wil. Wil ni satu nama bagi tempat dalam neraka. Dalam neraka ni ada banyak negara, ada banyak telaga, ada banyak lubang, tempat-tempat seksa tu. Dan salah satu tempat tu namanya wil. Dan wil bagi engkau, wil ni neraka. Wil ni ada yang letak mana neraka, ada yang letak mana celaka. Wil ni dia letak bukan masuk kata neraka, tapi dia masukkan celaka bagi engkau jika berserta dengan dikau itu apa dia? Murka Allah. Bukan lagi ridwanullah, bukan lagi keridaan Allah, tapi murka Allah, kemarahan Allah. Dan apabila dihantarkan kerana sembahyang, dihantarkan kerana sembahyang ni, dihantarkan tempat nak sembahyang. Dah main dah nak sembahyang mayat dah. Disuruh pula dengan 3 kali jerit, hai anak Adam, tiap-tiap amal yang engkau amalkan akan dia, yakni akan amal itu, engkau lihat akan dia akan amal ini saat masa kita sampai tempat sembahyang. Masa tu kita mula cari-cari dah mana amalan aku, mana sedekah aku dalam tabung masjid, mana infak aku, wakaf aku pada madrasah-madrasah hak tengah nak buat bangunan apa sebagainya. Hak masjid umum kata nak beli kubah ke, nak buat apa ke. Mana dia sedekah kepada anak yatim, pada orang miskin. Mana dia, pasal apa kita banyak sebut sedekah? Sebab kalau kita lihat pada perbahasan ayat, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bila seorang anak Adam tu mati, dia minta kepada Allah Ta'ala, bawa aku balik ke dunia, aku nak beramal soleh. Maka di situ amal soleh apa yang mula-mula dia nak buat adalah amal sedekah. Pasal ganjaran sedekah ni, Allahu Akbar, besar sungguh. Dia memadamkan kemarahan Allah. Sedekah memadamkan kemarahan Allah. Maka kita ni, bila orang miskin main jumpa kita, sedekah.
Bukan semua, bukan bila kita sedekah tu kita tolong dia, dia tolong kita. Bukan semua orang dapat rezeki orang miskin jumpa dia. Nah, kita ingat lagi masa di Mekah tu. Masa di Mekah kita kena dam. Tak ingat dam rambut ke dam apa nama, rasa dam rambut. Jadi nak bayar tu terlintahlah, kata tak apa, tak susah mana. Orang miskin ramai. Orang miskin ramai dekat Masjidil Haram ni, pilih nak bagi kat siapa pun. Nampak? Buat bicara hati-hati tak baik. Orang miskin ramai, pilih nak bagi kat siapa pun. Mai hari nak bayar dam tu, cari seorang pun tak ada. Selalunya ramai dia minta sedekah. Ramai duk Alibaba. Mai hari tu seorang pun tak ada. Cari pusing kat setengah jam tak ada. Lalah kali nampak seorang duk tidur. Pakai keng ihram. Kotak ke ihram pun. Nampak sepengah orang India Pakistan kotak kata ni orang miskin ni. Boleh lah ni. No? Wah, tapi sepatutnya dia kena tanya dulu. Kita nak bagi pun kita tanya dulu ahli Mekah ke macam mana, tak apalah tu. Lepas tu nampak seorang tu, kita pun pergi lah kat dia. Kalau kata tak kenapa nak sedekah, kalau sedekah sebagai orang miskin, boleh bukan ahli Mekah. Tanya kat dia. Oh man, mulut ni tertanya. Tanya hang ni nak bagi duit lah kat dia. Bila nak bagi duit, dia tak mau terima. Tak mau terima. Nak bagi juga tak mau terima. Lepas tu dia kata apa? Aku bukan orang miskin. Dia kata aku bukan orang miskin. Man kuntu miskin. Dia kata aku ni bukan orang miskin. Ana ghani, bahkan aku ni kaya, dia kata. Allahu akbar, kita kata ya Allah, tu dia lah tu. Tu je lah tu maknanya kita ni bukan semua Allah Taala kurniakan kita ni dapat bertemu dengan orang miskin. Istighfar, minta ampun Allah Taala balik. No? Alhamdulillah nampak seorang-seorang orang miskin. Bagilah dia. Tu maksudnya tu. Dan dikata lagi di sini diseru dengan saat kita nak disembahyangkan, masa tu kita mencari-cari mana amal kita, mana dia semayang kita, mana dia bangun malam kita, mana dia zikir kita, mana dia selawat kita. Jika adalah amal engkau itu baik, engkau lihat akan dia akan amal baik. Dan jika adalah amal engkau itu jahat, engkau lihat akan dia akan amal itu jahat. Dan apabila dihantarkan pengusung itu atas tepi kubur, diseru pula dengan 3 kali jerit, hai anak Adam, barang yang engkau berbuat bekal dalam negeri yang ramai, bagi ini negeri yang khirab. Apa maksud khirab? Runtuh, roboh. Barang yang engkau berbuat bekal dalam negeri yang ramai, bagi ini negeri yang khirab. Mana kita buat dalam negeri yang ramai orang, kita dapat tengok kawan-kawan kita duduk sebelah kita, dapat tengok anak bini kita duduk dengan kita. Tapi satu lagi negeri tu kita duduk seorang-seorang. Bahkan negeri itu dipanggil negeri yang khirab, negeri yang runtuh ataupun roboh. Runtuh ataupun roboh. Dan barang yang menanggung engkau daripada kaya itu, bagi ini apa? Barang yang menanggung engkau daripada kaya itu, bagi ini papa. Duduk sini tak ada apa dah. Duit sekupang pun tak buat dah. Dan barang yang menanggung engkau daripada cahaya itu, duduk dari sana cahaya terang, bagi ini, bagi negeri ini kelam gelap. Rumah kita lampu semua menyala, terbakar satu pun gaduh dan dah tukar dah. Tak boleh hidup dah. Kalau terbakar walaupun satu, lampu lain dah lagi, tapi dalam kubur gelap, tak ada apa. Sedia lagi kalau agak-agak kita mati malam ni. Kalau malam ni kita mati, malam ni kita jadi ahli kubur, agak-agak sedia lagi. Tak tahulah no. Tanya diri sendiri, agak-agak sedia lagi, maka jaga amal kita elok. Rasa tak pisah lagi kehidupan dunia ni dengan macam-macam keadaan orang hari ni. Pasal itu disebut bekerja siang hari itu cari rezeki. Sungguh-sungguh macam nak hidup 1000 tahun.
Tapi ibadat malam hari, malam ni ibadat sungguh-sungguh, macam nak mati esok hari. Dan apabila dihantarkan dalam lahat kuburnya, diseru pula dengan 3 kali jerit. Apa serunya? Hai anak Adam, adalah engkau di belakangku tertawa-tawa nak masuk dalam perut bumi? Dia pun jeritlah, masa hang duduk belakangku, duduk atas aku, duduk atas bumi ni, hang gelak-gelak tertawa-tawa. Dan jadilah engkau dalam perut aku, perut bumi, menangis. Ma, ayah, kawan-kawan, jangan tinggal aku. Tak ada apa dah masa tu, duduk sorang-sorang. Dan adalah engkau atas belakang aku sukaria. Tulis begilak, sukaria. Sukalah, seronok, macam-macam. Jadilah engkau dalam perut aku duka cita. Dan adalah engkau di belakang aku bertutur, bercakap. Maka jadilah engkau dalam perut aku diam, tak boleh kata apa dah, tak ada apa dah. Dan apabila kembalilah segala manusia daripadanya, bila mana manusia kawan-kawan adik-adik pekat balik habis, seorang-seorang balik habis, tak ada apalah. Kalau ada baca Quran takubuk tu mujur gila, ada lagi 3 hari duk teman kita. Kan dalam ni kan dah bahas dulu. Kita tak sampai lagi ni, nanti kita akan sampai. Sampai roh tu turun, tengok Allah, takutnya malam pertama, takut duduk seorang-seorang dalam kubur, dengar ada orang baca Quran, hilang rasa takut. Tu kata Quran ni bukan hanya orang hidup dapat manfaat, bahkan orang mati pun dapat manfaat. Malam 3 masa tu mata dah terbeliak, perut dah mula kembung, kulit dah mula hitam, nanah-nanah dah mula keluar dah, sakit. Dengar orang baca Quran, hilang rasa sakit. Mari malam seterusnya lagi, mata dia dah mula berdarah habis dah, lengan-lengan berkeluar darah, perut pun meri dah, meri tunggu masa nak pecah dah, sakit, orak-orak timbul habis sakit. Dengar orang baca Quran, hilang rasa sakit. Mari malam 7, malam pecah perut. Biasa tu setengah-setengah orang bila malam 7 ni dia buat bihun goreng, buat mi goreng. Hak faham, oh rupanya malam ni malam 7. Jamu apa malam ni? Bihun goreng. Oh, rupanya malam ni malam 7. Orang Melayu ni dia ada falsafah dia. Pakai butang baju 5, pakai baju 3, dia ada falsafah dia. Duk sembang kali-kali dalam rumah ni, tiba-tiba bini suara yang apa, yang kopi. Faham dah, maknanya kopi perambat. Lepas minum ni habis baliklah, suamiku isu nak kerja kan. Suami tak sebut, bini pun dia tak marah, bini tak marah laki dia. Dia tak marah, dia jaga laki dia. Ni dak duk marah laki pula. Apa duk sembang kawan ni, tak marah. Bahkan dia tolong suara ayak lagi, bancuh ayak bagi orang faham. Oh ni ayak teh perambat ni, ni kopi perambat ni, makna pas minum tu baliklah. Dia nak tidur, nak kerja esok. Tu orang Melayu kita ni cukup halus ada dia. Cukup halus. Ni. Jadi dia buat makan mi Allah, malam ni malam pecah perut. Pecah. Kita bisa dengar tadi. Masa tu baca Quran di pegang senang. Perut bunyi, busuk tak tahu nak kata. Ingat kata dia, kita pun akan jadi lagu tu lah. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Tuhan pelihara jasad kita. Sakit ni, pecah perut ni, dengan orang baca Quran, hilang rasa sakit. Pasal tu tuan-tuan, buat apa-apa ingat persiapan kita untuk mati. Jaga zikir kita, jaga Quran kita, jaga sedekah kita. Tiap-tiap hari mesti sedekah. Mula bila? Mula sekali juga. Mula malam ni juga baca Quran. Mula malam ni juga kita tahajud. Dan kita minta doa Allah istiqamahkan kita. Kita dah berada dalam bulan Syaban, bulan yang berkat. Istiqamah sampai kita mati, insya-Allah. Dan katanya lagi, berkata Allah Ta'ala, hai hambaku, tinggallah engkau seorang diri, dan meninggal mereka itu kawan-kawan kita tu akan dikau di dalam kubur. Dan sungguhnya telah derhaka engkau akan daku, na'udzubillah min zalik, dari kerana mereka itu. Kawan-kawan hang yang balik tadi ni, dia dah balik, tapi kerana depa lah hang derhaka kepada aku. Kerana nak jumpa depa, hang sanggup tak sembahyang, hang sanggup lewat sembahyang. Kerana nak bini hang, kerana kawan-kawan hang, hang sanggup makan benda yang haram.
Sanggup cari rezeki dengan jalan yang haram. Sanggup tak jaga benda-benda yang soreh dia sedikit rezeki. Pi kerja lewat balik awal contohnya, banyak benda lah kesalahan kita ni. Maka kerana depa semua ni yang pada satu hari depa tak tolong pun kita, tak teman pun kita, depa balik tinggal kita, masa tu kita tanggung seorang-seorang. Bahasa tu depa dikatakan kerana mereka engkau derhaka akan aku. Dan dari kerana isteri dan dari kerana anak, dan aku beri akan dikau rahmat. Mereka tu kawan-kawan kita, dan juga dari isteri kita. Nak pergi masjid dah ni, bini kata, hai bang, dasar kata Nabi pasal malam, tinggal masjid pergi pasal malam, untung lagi pasal malam, untung lagi muliakan isteri. Nak baca Quran dah, no? Nak baca Quran dah, anak pula ajak pergi berjalan, tinggal Quran. Pasal tu dah disebut di sini ni, kerana kawan-kawan, kerana isteri, samalah isteri pun kadang-kadang kerana suami. Tapi isteri tak payah mana. Kenapa sifat kita tak sebut suami, dia kata isteri? Sebab isteri ni dia mudah, amalan dia mudah. Jangan duk tambah-tambah, jangan pandai duk tambah-tambah, no? Amalan dia mudah. Apa dia? Jaga keperluan suami, taat dengan suami, taat dengan suami, jaga semayang, jaga puasa, taat dengan suami, jaga faraj. Pilih mana-mana pintu syurga. Suami semayang dia dapat pahala, suami puasa dia dapat pahala, suami makan soal dia masak, buka hak dia masak, pakai baju hak dia sedia, semua pahala dia dapat. Isteri mudah. Dia tak payah nak fikir nak tahajud kan, nak apa kan. Kalau boleh buat mujur, tak boleh buat pun, pahala dia taat dengan suami tu lebih besar daripada tahajud. Tu perempuan yang mudah. Jangan jadi macam setengah ustazah ni besar baru ni kita tegur lah. Jangan lebih tambah-tambah lah, jangan lebih pandai-pandai duk tambah-tambah. Dia kata taat dengan suami bentuk badan sudahlah, kita pun nak ibadat juga, nak qiyamul lail juga. La haula wala quwwata illa billah. Tak kena cara tu. Pasal tu hari ni timbul fahaman ramai orang pergi qiyamul lail tak minta izin suami. Haram hukumnya. Qiyamul lail tu asalnya sunat jadi haram. Sebab apa? Sebab keluar rumah tanpa izin suami. Bukan tak boleh, mintalah izin. Kerja dia, ketaatan kepada suami itu nombor satu. Ini dia main fahaman liberal. Ustazah pun ramai dah terkena fahaman ni. Tak tahu pasal apa. Tak tahu lagu mengaji tak berkat ke, lawan tok guru ke apakah dulu, jadi lagu tu habis. No? Dia main fahaman liberal, dia kata apa? Lara isteri nak duduk rumah ya, dia main lagu tu. Dia main logik akal. Kita pun dah hak kita juga, na'udzubillah min zalik. Jangan lagu tu. Didik anak-anak kita suruh taat pada suami dia. Dan dia kata lagi, dan aku beri akan dikau rahmat ini hari akan sebagai rahmat yang takjub, yang terkejut, yang mengejutkan daripadanya segala makhluk. Dan aku kasih sayang akan dikau terlebih daripada mak dengan anaknya. Mak ni kasih semua ke anak, tapi tak boleh melebihi, tak akan boleh menandingi kasihnya Allah kepada kita. Maka jadi kemudian kata al-babu ashur, al-babu ashur fi Zikri halil ardi wal qabri. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan hal bumi dan kubur. Telah berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya bumi menyeru tiap-tiap hari dengan 10 kalimah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sebelum kita berdoa nak maklum, alhamdulillah untuk majlis buka puasa dan juga sahur di Terataan Mu Haji Al-Majid ada lebih kurang dalam, tinggal lebih kurang dalam 4-5 malam juga rasanya, 4-5 malam tu, tinggal 3-4 malam. Nak malam waktu lah. Jadi terima kasih banyak lah atas keterlibatan semua. Pelajar-pelajar anak-anak kita tak balik lah, buka 40 orang sekali warga semua, lebih kurang 50 orang. Betul ada orang hak main, jemaah lain main lagi, boleh pemakan pun semua manfaat situ lah. Dan duit lebihan tu kita guna buat pembangunan. Alhamdulillah lah 2 pahala kat situ. Kemudian yang kedua, tengah duk penaik masjid kayu. Masjid kayu lagi, dan alhamdulillah lah masih banyak pada hak duk wakaf duit, wakaf kayu, ada hak bagi rumah sebagainya. Alhamdulillah baru ni orang bagi 2 biji. Tu temu duk tambah belakang. Dan insya-Allah kat doa lah, tolong doa bagi mudah urusan kita. Komplek Putri pun tengah duk naik ni. Alhamdulillah. Duit tak ada pun kita ada juga, bagi lumayan sikit tu. Jadi alhamdulillah
apa nama, tolong lah bagi lancar elok supaya target paling lewat. Kalau dapat tahun ni alhamdulillah lah. Paling lewat pun awal tahun depan dah boleh jalan dah. Sebab target kita tahun lepas bila main covid apa sebagainya, kerja-kerja banyak tanggung, jadi tak boleh hidup, tak boleh nak guna lagi. Tapi dia mula buat dah. Bim boleh naik dah. Paling lewat pun tahun depan dah boleh jalan, dah boleh guna dah. Kita operasi dah 12 tahun dah. Tapi muslimin saja, muslimat tak ada lagi. Ni nak buat untuk puteri lah, untuk puteri. Pernah duduk situ insya-Allah. No? Insya-Allah lepas tu lepas pada puasa ni, raya ni, Ustaz Zakri, abang kita, dia pun sebab persiapan pun nak tolak pergi ke Yaman lah. Sebagai nak buka lorong, sambil dia pun nak mengaji, dia pun nak buka lorong untuk pelajar mana yang selesai peringkat dia pergi sana pula. InsyaAllah kakak doa lah bagi mudah belakang. Kalau kita hidup ni, kita buat sungguh-sungguh laluan untuk generasi akan datang ni. InsyaAllah tak boleh fikir kita sendiri. Kalau beramal kita kan nak mati kita tu, anak cucu kita ke mana, dia kena buat kat untuk mereka. Persiapan untuk mereka, rumah yang selamat untuk mereka, untuk mereka tinggal selamat rumah tu bukannya rumah mewah kita ni, tapi adalah madrasah. Masa tu setengah-setengah hak dia faham begitu tu, dia tak kisah rumah dia buruk tak apa, yang penting madrasah bagi elok. Sebab apa? Hak ni tempat duduk anak-anak bangsa dia. InsyaAllah bolehlah kakak bantu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu farudul minna hadi wa sallallahu alaihi wa sallam. Taqabbalallahu minkum.